tak adil jika aku cakap cerita ni tak best kalau aku tak pergi tengok sendiri. Movie yang akan aku gebangkan di dalam video kali ini adalah antara movie yang paling canggih yang telah dihasilkan di Malaysia. Yang mana filem ini ataupun movie ini telah mengangkat satu tema yang amat terkehadapan, iaitu tema yang berkisar pasal cryptocurrency, yang mana julung-julung kalinya dibawakan ke layar perak di Malaysia. Movie yang aku maksudkan tidak lain tidak bukan adalah movie yang bertajuk Budak Kripto. Okey, cukup kot kita bagi pengenalan palsu. Okey, kita back to reality ya. Okey, movie Budak Kripto ni, okey, aku tak akan panggil dia movie lah, aku panggil dia cerita Budak Kripto. Sebab aku tak rasa dia layak mencapai taraf filem atau movie tu. Okey, cerita Budak Kripto ni dia dihasilkan oleh diarahkan oleh pengarah yang bernama Dean CJ, yang mana pengarah ni pernah mengarahkan filem Mr. Cinderella 2 yang aku tahu. Kemudian ada juga filem Budak Pailang yang dilakonkan oleh Reza Rafael, Nizam Zaidi dulu tu, Wawa Zainal. Aku ingat lupalah cerita tu. Okey, cerita pasal Budak Kripto ni dia telah hangat diperkatakan oleh warga internet di Malaysia dah sekitar sebulan lepas macam tu. Mana bila dia paparkan, dia riliskan dia orang punya poster rasmi, yang mana dia macam agak terkebelakang lah zamannya, sebab dia macam poster DVD ataupun bukan DVD, poster VCD telefilm tahun sekitar hujung 90-an awal 2000 macam tu. Dia punya vibe macam tu kan. Tapi aku tak kisah sangat letaklah poster-poster ni, walaupun poster dia macam gitu. Kemudian dia punya producer pun siapa, Zamzahuri Muhammad Tahir apa nama dia tu. Dia ada riliskan statement, dia kata kononnya dia orang sengajalah buat poster macam tu. Kononnya macam reverse psychology supaya orang nak tahu pasal cerita ni, sebab dia sengaja keluarkan poster yang agak ke belakang, agak buruk supaya orang tercari-cari, orang akan viralkan lah pasal filem dia ni, so orang akan tahu pasal kewujudan filem dia. Bukan filem, pasal cerita dia ni. Okey, so benda tu agak berjaya, dia punya strategi. Orang tahu pasal kewujudan cerita dia ni, tapi aku tak sure orang akan benda tu negatif, bukan negatif, reverse psychology marketing ni bagus ataupun sihat tak dalam industri filem ni. Tapi aku rasa macam kalau dia betul-betul reverse psychology, tak apa, aku takut konon-konon dia bagi macam negatif vibe permulaan, kemudian bila kita tengok, oh punya bagus. Aku cerita okey lah, tapi aku takut dia bagi negatif punya vibe mula-mula kat poster. Kemudian bila orang pergi tengok, rupanya betul-betul negatif. Itu masalah besar tu. Sebenarnya aku bukanlah nak pergi tengok sangat cerita ni, tapi aku rasa macam tak adil jika aku cakap cerita ni tak best kalau aku tak pergi tengok sendiri. Aku macam macam ni tak, aku dulu even dia punya trailer agak teruk, dia punya poster pun agak teruk. Orang kata filem dia, kau nak expect apa lagi kan? Tapi aku tak nak lah macam tersilap expectation. Macam dulu aku akui masa cerita Pascal keluar, filem Pascal keluar tahun 2018 2019 itu, masa aku tengok poster dia, okey, biasa je. Kemudian aku tengok trailer dia, alamak trailer macam biasa je. Dan aku expect dia akan jadi cerita ketenteraan yang akan flop lah, yang semacam sebelum tu ada beberapa tahun sebelum cerita Pascal tu ada cerita Bravo 5, ada beberapa lagi filem ketenteraan yang aku rasa macam, aku tak tahu apa motif dia orang buat filem ketenteraan, tapi aku rasa fail gila dia punya filem. Tapi untuk Pascal masa tu aku pun expect macam tu. Aku rasa dia macam filem yang fail lah. Tapi aku pergi je tengok juga. Bila aku pergi tengok, okey, dia punya filem dia punya trailer, dia punya poster tak menggambarkan kisah filem tu sebenar. Filem tu rupanya bagus, agak bagus lah, bukanlah sangat bagus, tapi dia melangkaui jauh daripada expectation aku daripada bila aku tengok trailer dia kan. So aku rasa macam agak bersalah masa tu. So aku bagi review yang agak baik pasal Pascal ni. Kemudian aku ajak kawan-kawan aku lagi pergi tengok. Untuk Pascal aku tengok 5 kali ya. Aku pergi tengok seorang dalam 2-3 kali. Kemudian aku pergi bawa kawan aku lagi untuk pergi tengok, bawa family aku, parents aku. So
benda tu macam kononnya nak macam menebus lah, sebab aku ingatkan cerita tu tak best. So rupanya best, so aku akan tengok berulang-ulang kali. Aku support. Disebabkan tu lah, untuk budak kripto ni aku, bila dia terlalu macam orang terlalu kutuk cerita dia, trailer dia tak best, dia punya apa orang kata, poster pun tak lawa. Jadi aku rasa macam nak bagi peluang lah. Mungkin cerita ni agak, mungkin ada yang dia punya apa ni, ada emas ataupun permata di sebalik filem ni kan. So sebab itulah aku pergi menonton sendiri cerita budak kripto ni. Cerita budak kripto ni dia mengisahkan pasal Putra yang dilakonkan oleh okey, aku tak ingatlah nama pelakonnya, sorry, maaf. Dia watak utama dia Putra. Putra ni dia join macam skim pelaburan emas macam tu. Macam skim pelaburan emas yang benda tu skim cepat kaya ke apa, aku tak sure. Dia macam Ponzi scheme lah kan. Kemudian skim pelaburan emas dia tu orang kata apa, tombang, gagal. Dia punya company lari ke tutup syarikat ke. Orang-orang yang telah diajak untuk melabur oleh si Putra ni dah apa ni, cari balik lah si Putra ni. Dia orang persalahkan Putra kerana duit dia orang hilang. Even kakak dengan abang dia pun terlibat sama, hilang duit pelaburan disebabkan gara-gara Putra punya investment emas tu gagal. So Putra ni pun dia bawa diri, dia pergi ke Perak tak salah aku. Okey, dia pergi sana, kemudian dia jumpalah dengan Fahrin Ahmad. Nama dia Bromus. Okey, pemilihan nama watak tu aku macam skeptikal sikit. Mus saja sudahlah, kenapa nak Bromus? Pelik kot. Macam tak realistik. Okey, tak apa. Okey, Bromus tu kata okey, ajak dia join untuk buat Bitcoin, bukan Bitcoin, cryptocurrency. Yang mana dinamakan sebagai NP Coin. NP Coin ni Near Plus Coin. Near Plus Coin ni, NP Coin ataupun NP Coin, dia memang wujud dia memang satu syarikat cryptocurrency yang wujud di dunia nyata, yang mana aku rasa cryptocurrency NP Coin inilah yang sponsor ataupun mendanai cerita ini untuk buat filem, untuk buat cerita. Kemudian dia pun mulakan balik pencarian komuniti-komuniti untuk join cryptocurrency NP Coin ni, dan akhirnya dia berjumpa dengan Mira, ada watak heroin. Kemudian dia orang jatuh cinta. Kemudian orang-orang yang mana rugi masa pelaburan emas dulu cari dia balik, kemudian menyebabkan dia aksiden bersama dengan Mira. Kemudian itulah punca kereta Wira terbalik tu kan, kereta Wira yang mula-mula ada sport rem, sekali bila meletup tu dekat Gaung pakai tukar rem kompang pula. Benda tu tak detail lah. Kemudian ending dia nak cakap ending ke, nanti spoiler, tapi ending dia macam tu je lah. Akhirnya dia berjaya dengan hasil daripada NP Coin tu. Dia beli Mustang warna merah yang dekat dalam trailer tu. Sangat skeptikal kereta orang-orang MLM. Aku tak cakap NP Coin tu MLM tapi yalah. Dia punya idea ataupun konsep cerita aku rasa macam tak kuat. Aku rasa macam aku tak tahu apa benda dia punya motif. Dia just macam nak kau tunjukkan pasal cryptocurrency, kau nak upkan cryptocurrency ni dapat membantu kau bila dalam susah. Dia bukanlah satu skim yang penipuan macam skim MLM lain, skim cepat kaya lain. Dia mungkin tu je lah yang macam dia nak angkatkan sebagai idea ataupun cerita asal konsep cerita ni. So aku rasa idea dia tak terlalu kuat untuk dijadikan sebuah filem. Even telemovie pun aku rasa tak cukup kuat. So aku kata cerita ni aku gelar sebagai cerita saja. Maybe untuk dia taraf untuk kalau dia buat, dia terbitkan sebagai cerita yang ditayangkan di YouTube, cerita pendek ke, aku boleh terima. Tapi bila diangkat sebagai sebuah filem yang ditayangkan di Pawagam, aku rasanya sangat tidak menghormati title filem tersebut. Kemudian untuk plot cerita budak kripto ni, plot dia sangatlah dia tak perlahan. Cerita pendek je, 1 jam lebih je, 1 jam 20 ke 1 jam 30 something, tak sampai 2 jam pun. Kalau 2 jam sakit kepala aku nak duduk dalam program tu. Walaupun cerita dia tak lama, tapi aku dapat rasa macam cerita sebenarnya boleh jadi dalam 1 jam aja.
60 minit je aku rasa. Dia mungkin tak sampai 1 jam 20 minit pun. Tapi cerita ni macam kau disengaja dipanjang-panjangkan tau. Dalam cerita ni adalah scene-scene yang macam scene cerita drama kat TV tahun awal 2000 tau. Macam ataupun telemovie VCD awal tahun 2000, scene mana kau pasang lagu, kemudian ada hero dengan heroin berjalan-jalan dekat taman, makan, berjalan gini je gitu. Bukannya apa, dia macam MTV, macam kau tengok music video karaoke tahun 90-an, awal 2000 punya tau. So aku tak tahu kenapa dia masih gunakan that kind of scene dalam filem, dalam cerita ni. Dia menunjukkan yang kau agak terkebelakang lah. Walaupun cerita macam tema canggih, cryptocurrency, tapi kau punya vibe cerita tu sangat terkebelakang. Dia macam in which era do you live? Okay, next berkenaan dengan watak ataupun pelakon-pelakon dalam cerita ni. Pelakon-pelakon dia banyak, pelakon utama dia just 2 orang tu je. Aku rasa yang Putra dengan Mira tu. Yang lain tu semua cameo je lah. Farin Ahmad cameo, Yang Kasim cameo. Kemudian ada beberapa lagi pelakon-pelakon veteran yang nama agak besar yang menjadi cameo sebagai macam Acapan. Kemudian David Arumugam. Kemudian Muhammad Khalid. Lagi siapa Kaza. Siapa lagi? Galak. Yang lain aku tak berapa perasan. Sorry. Daripada segi lakonan, 2 watak iaitu Putra dengan si Mira ni, dia aku bandingkan 2 orang ni je lah. Antara Putra dan Mira, aku lagi prefer Putra punya lakonan berbanding Mira. Mira punya lakonan sangat macam apa benda ni, cringe lah. Putra punya even dia cringe tapi dia okey sikit lah. Aku dapat tahu dia punya untuk filem ni, untuk cerita ni, dia orang ni, pelakon ni dilatih oleh 2 orang yang nama besar, iaitu Fauzi Ahmad Daud dengan Zizi Zulkifli. 2 orang ni yang melatih para pelakon baru ni untuk melakonkan cerita ni. Even 2 orang ni memang pelakon baru lah. Aku tak kenal pun siapa hero dengan heroin ni, Putra dengan Mira ni. Tapi aku boleh bagi kredit kepada Putra lah, sebab dia punya lakonan better sedikit daripada Mira. Tapi still bukanlah, tak sampai tahap mediocre pun tak sampai, rendah lagi daripada mediocre punya lakonan. Tapi okey lah kan. Dari segi visual dan juga sinematografi pula, sebenarnya filem ni banyak tempat-tempat sinematografi yang dia cuba shoot tu agak cantik tau. Macam dekat, aku tak tahu kat mana, kat ladang kuda tu, latar belakang dia lawa, bukit tu kan. Kemudian dekat tepi tasik tu, aku nampaklah banyak tempat-tempat yang menarik yang akan lawa sebenarnya. Tapi aku tak tahu kenapa dia punya kualiti gambar tak apa lawa. Dia kemudian daripada kualiti gambar, dia pakai drone kan, drone ke apa aku tak sure, sangatlah pecah, sangatlah blur dia punya video dia. Kemudian itulah, setting tempat tu dah lawa, tapi dia tak berjaya naikkan, jadikan gambar tu lawa kat dalam cerita ni. Maybe editing dia ke, dia punya kualiti kamera dia ke, aku tak sure kenapa. Tapi itulah sayang. Aku tengok banyak sebenarnya sinematografi dia yang agak boleh lawa, tapi hasilnya tak lawa. Kemudian kesan bunyi dan juga muzik di dalam cerita ni. Kesan bunyi dia aduh ya. Aku tahu lah, maybe dia nak buat macam komedi punya vibe kan. Kesan bunyi dia kelakar. Kesan bunyi stoing, kesan bunyi tang. macam aku edit video kelakar-kelakar, video tahu masa aku sekolah menengah dulu kan, aku edit video kelakar-kelakar. Aku gunalah that kind of sound. Tapi untuk dia kata macam filem, tak sesuai benda tu. Macam apa benda ni. So kemudian dia punya music pun aku dia punya OST dia tak silap aku Ahmad AF yang nyanyi. Boleh dengar lah. Tapi itulah aku geram juga bila pasang OST tu. Kemudian scene-nya tu scene jalan-jalan kat taman. Geramnya aku. Tiba-tiba ada music video kat tengah-tengah cerita pula. Dan aku agak macam okey sikit dengan muzik yang ada dalam filem ni bila adalah scene mana David Arumugam buat persembahan
Dia buat persembahan dekat kedai makan Mamat Khalid kan. Okey, yang tu je lah aku rasa yang antara benda yang aku enjoy dalam filem ni. Dia ada scene dekat pertengahan cerita dengan dekat credit scene. Kat credit scene aku tunggulah, sebab aku tunggu bukan sebab aku nak baca pun apa benda kat credit tu. Aku tunggu sebab aku nak dengar nyanyian David Arumugam tu. Okey lah, berbaloi lah. At least aku rasa macam berbaloi. Aku bayar RM9.50 tiket wayang. Okey, murah sikit lah. Nasib tak belas-belas dekat wayang tempat aku ni. Bayar RM9.50, at least aku dapat tengok David Arumugam nyanyi, okey lah. Kalau RM9.50 untuk tengok cerita tu aku rasa tak berbaloi. Tapi sebab dapat tengok David Arumugam nyanyi, okey, aku rasa boleh lah. Aku reda je lah. Tapi sayangnya dekat credit scene tu, yang part dia tayangkan David Arumugam nyanyi tu, aku geram sebab dia punya sound bunyi pecah tau. Aku macam, sayangnya kalau kau buat rakam elok-elok, muzik eloknya sound, mungkin aku rasa macam aku lebih enjoy lah. Aku rasa aku keluar daripada program tu dengan rasa tenang, taklah rasa macam menyirapnya. Tapi aku reda dengan RM9.50 aku yang aku dah laburkan. At least aku dapat tengok David Arumugam nyanyi. So, maka keseluruhan untuk cerita Budak Kripto ni adalah sebanyak 1.25/5, ataupun daripada segi persentasenya 25% sahaja. Grade gagal. Okey, cerita Budak Kripto ni bila aku gali-gali balik dekat internet, rupanya dia dah siap di shooting 2018 lagi. 2018 dia dah buat macam majlis pelancaran filem. Masa tu dekat Finas kot. Ada gambar dia ni. Dan pada peringkat awalnya, daripada segi aku baca tu lah, dia macam cerita ni diterbitkan hanya sebagai macam telemovie ataupun super telemovie untuk Astro. Tapi aku tak tahu datang daripada mana keberanian tim produksi cerita ni. Dia nak angkat, boleh berani nak angkat cerita ni sebagai satu filem yang ditayangkan di program. Benda ni bukan benda yang biasa, benda yang barulah. Macam dulu cerita Bisik Pada Langit contohnya. Dia asalnya dicipta untuk sebagai super series, bukan super series, macam cerita yang akan ditayangkan di Astro First. Dia takkan tayang kat wayang. Astro Show terbitkan untuk benda tu ditayangkan dekat Astro First. Astro First eksklusif, tak silap aku nama benda tu lah. Tapi bila dah siap cerita tu, pihak Astro tengok macam benda ni, cerita tu macam layak diangkat sebagai filem dan ditayangkan di program sebab dia punya daripada sinematografi, lakonan dia. Dan pada masa tu Astro aku beranggapan membuat satu pilihan yang bagus lah, pilihan yang bijak, sebab memang Bisik Pada Langit tu layak untuk diangkat sebagai filem yang ditayangkan di program. Even lah cerita tu sebenarnya cerita yang jalan cerita dia straight to the point je. Kisah pun kisah pasal anak mati, meninggal dekat luar negara, bapa nak bawa balik. Itu je. Pasal layanan istimewa pada satu anak yang kemudian anak lain terbiar. Itu je tema yang drama biasa tau, yang dekat TV biasa dia. Tapi disebabkan Kabir Bhatia pandai, sinematografi dia lawa, vibe cerita tu rasa macam lakonan dia rasa betul-betul menyentuh hati. So aku pergi tengok wayang 3-4 kali, nangis 3 kali setiap kali aku tengok cerita Bisik Pada Langit tu lah. Itu antara contoh cerita yang daripada bukanlah filem tapi dia angkat sebagai filem yang berjaya. Tapi Budak Kripto ni dia daripada kononnya asalnya diterbitkan sebagai super telemovie je. Kemudian dia dengan beraninya diangkat sebagai filem yang ditayangkan di program, yang mana aku rasa totally flop. Memang aku rasa macam tak layak dia digelar sebagai filem. Kemudian dalam cerita ni dia ada beberapa lah product placement yang aku dapat nampak. Aku tak sure ada berapa banyak. Mungkin air yang dekat kedai makan tu pun mungkin product placement, tapi aku tak berapa sure yang tu. Tapi yang aku confirm product placement dia adalah berkaitan dengan NP Coin tu, sebab tu memang dia punya tema kan, cryptocurrency. Tu tak apalah, boleh terima lagi. Kemudian ada satu lagi produk kosmetik kot. Benda nama Beauty Forest ke apa. Tapi scene yang diwujudkan untuk product placement tu nampak sangat tu macam dah macam kau tengok iklan pula. Dia macam dia boleh nak buat product placement, tapi janganlah terlalu obvious macam tu. Aku suka tengok product placement yang cerita-cerita yang ditulis oleh Rafidah Abdullah, macam cerita Golden Gincu, cerita apa lagi Kami Hysteria, kemudian
bisik pada bukan bisik kan, Istanbul aku datang dulu cerita pasal Maggie Asam Laksa, product placement dia. Kemudian manisnya di kepada Kia, aku tengok Colgate kot, tak silap aku, Colgate. Kemudian kami Hysteria, KitKat, Golda Gincu, Cortex, tak silap aku masa tu. So benda tu adalah filem-filem yang mana meletakkan product placement dalam filem dia orang yang aku rasa macam tak janggal. Aku rasa okey. Dia macam, even kau tahu itu product placement, tapi dia okey lah, kau boleh terima. Bukannya kau tak rasa macam tiba-tiba kau tengah tengok filem, tiba-tiba filem tu bertukar jadi iklan sekejap. Kemudian dia bertukar balik jadi filem. Benda tu kau dapat rasa dalam cerita Budak Kripto ni. Geram je aku tengok tiba-tiba kau buat iklan pasal kosmetik. Dan benda yang buat aku paling cringe bila duduk dalam wayang menonton cerita Budak Kripto ni adalah scene dalam cerita ni. Dia adalah scene yang tertentu tu, bila kau duduk tu, aku macam confused. Aku tengah duduk dalam Dewan Pawagam ke? Aku tengah duduk dalam Dewan Seminar Aku Nak Jadi Kaya ni? Dia serius ke? Aku macam, oh my god. Macam aku tengah tengok seminar Aku Nak Jadi Kaya, seminar cryptocurrency apa tu. Aku dia macam ni, at least kau jadikanlah dia macam kau salutkan dia dengan nilai-nilai filem tu kan, supaya dia tak jadilah macam obvious sangat benda tu seminar tau. Macam kau rakam seminar Aku Nak Jadi Kaya, kemudian kau letak dekat dalam bulat-bulat, tepek dekat dalam filem kau. Dia cerita, bila aku duduk, oh my god, cringe gila. Kemudian ada satu scene yang aku geram lah. Scene pertemuan pertama Putra dengan si Mira dekat tangga shopping mall. Aku geram je. Apa benda dah? Jatuh tangga macam itu. Lepas tu dah lah jatuh tangga. Kemudian satu lagi, dalam cerita ni dia suka sangat applykan slow motion punya effect. Aku jatuh tangga, slow motion effect. Nak lompat, slow motion effect. Nak terbalikkan meja, slow motion effect. Jatuh tercampak atas meja, slow motion effect. Apa lagi? Nak angkat call kot, kena slow motion effect. Oh my god. Semua benda kau nak slow motion. Dia mengingatkan aku cerita KL Vampire. Semua benda kau nak buat slow motion. Aku tak tahu kenapa dia nak buat slow motion tu. Kau nak macam nampak gempak lah, tapi tempat kau letak slow motion tu tak kena. Maybe dia letak slow motion effect tu sebab dia nak manya-manyakan cerita kot. At least dapatlah 1 jam lebih, 1 jam 20. Rupalah sikit macam filem agaknya. Kalau buat 60 minit je, itu jadi macam drama je. Aduh. Cerita Budak Kripto ni aku tak sure dia punya produksi dia ni sebenarnya apa tujuan sebenar dia orang cipta ataupun terbitkan cerita Budak Kripto ni. Apa? Nak kaut keuntungan? Aku tak sure dia boleh kaut keuntungan dengan cerita Budak Kripto ni, ataupun nak buat dia ada, aku baca dia punya producer dia kot. Producer dia cakap tak silap aku, dia kononnya nak buat cerita ni macam educational punya film, yang mana cerita yang mendidik masyarakat, penonton berkenaan dengan kripto, apa tu cryptocurrency, apa tu pasal pelaburan skim cepat kaya, bahaya dia apa semua tu kan. Aku rasa aku macam ada baca benda betul. Tapi aku sangat-sangat tak setuju bila dia kata kononnya dia nak buat cerita ni adalah cerita educational. Sebab aku tak rasa pun financial literacy penonton akan meningkat. Sikit ada kot, naik sikit je. At least kau tahulah, kau akan macam orang yang tak tahu pasal cryptocurrency, kau akan ada wujud rupanya cryptocurrency. Tapi dia orang tak tahu pun macam mana cryptocurrency tu terwujud, macam mana cryptocurrency tu didagangkan apa. Dia orang takkan tahu pun. Sebab aku cakap, konon nak buat macam educational punya cerita, tapi tak ada apa yang akan meningkat. Financial literacy penonton tak akan meningkat pun dengan menonton cerita Budak Kripto ni. Dan kalau lah betul-betul dia kononnya nak buat cerita ni sebagai educational punya cerita, dia tak jadikan di filem. Aku rasa kau tayangkan dekat TV yang boleh ditonton secara percuma, ataupun tayangkan dekat YouTube. Contohnya, kalau betul kau jujur sebagai kau terbitkan cerita ni sebagai cerita educational, cerita yang mendidik, kau takkan jadikan di filem. Sebab kalau kau jadikan filem, target kau bukanlah orang terpaksa bayar untuk tahu kononnya dapat maklumat pasal cryptocurrency ni apa benda. Sebab kau labelkan cerita kau ni sebagai cerita yang educational kan.
So bila penonton tak pergi tengok, penonton tak akan terdidik dengan apa yang kau cuba sampaikan dalam cerita kau ni. So kalau kau betul-betul jujur nak jadikan dia sebagai educational punya cerita, kau sepatutnya tayangkan benda ni dekat stesen TV ataupun dekat YouTube. Bukannya di Pawagam yang ada penonton terpaksa bayar. Dia macam tu lah. Aku tak sure betul ke educational punya purpose tu kononnya yang dikatakan. Benda tu macam kononnya bagi apa ni, kau cuba nak bagi sebab yang baik lah ke atas cerita kau ni. Tapi aku tak tahu apa motifnya. Nak kau keuntungan? Macam aku cakap, tak sure kau akan boleh dapat keuntungan ke tak daripada filem ni, daripada cerita ni, ataupun ada motif-motif lain. Aku tak berani cakap motif-motif lain apa. Maybe ada yang faham lah kan pasal apa yang aku cuba syakwah sangka tu. Tapi aku takkan sebut kat sini, bahaya. So aku rasa sampai di sini saja aku punya ulasan berkenaan dengan cerita Budak Kripto ni. Aku sekali lagi aku tekankan, aku tak akan panggil cerita ni sebagai filem ataupun movie. Cerita ni layak dipanggil cerita saja. Cerita Budak Kripto, bukan filem Budak Kripto. Itu pada pendapat aku lah. Okey, sebelum aku akhiri video ini, aku memohon maaf jika aku ada tersilap kata, terkasar bahasa, menyinggung perasaan mereka yang terlibat dalam filem ni ataupun tersalah fakta. Aku memohon maaf dan semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum.